Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 6. Okey, untuk hari ini, pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan. Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam, meter per saat dan sentimeter per saat. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan, jarak dan masa. Perhatikan aksi ini. Ini ialah pertandingan lumba lari. Okey, seperti yang kita perhatikan, okey, pemenangnya ialah orang yang paling laju. Jadi kita akan tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang maksud kelajuan, unit kelajuan, hubung kait antara kelajuan, jarak dan masa, dan yang terakhir ialah latihan dan kuis. Mari kita lihat maksud kelajuan. Kelajuan menunjukkan kepantasan sesuatu objek bergerak. Maksudnya sama ada dia pantas ataupun tak pantas, itu ialah kelajuan. Sama ada objek itu lambat ataupun cepat, dia tetap dipanggil kelajuan. Okey, jadi maksudnya kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Maksudnya, daripada satu tempat ke satu tempat, okay, sama ada cepat atau lambat. Tak kisahlah dia cepat atau lambat, tapi dia tetap dipanggil kelajuan. Okey, jadi mari kita lakukan uji kaji untuk menyiasat kelajuan dengan pelbagai pergerakan. Okey, kamu boleh merujuk kepada buku teks muka surat 118. Okey, tujuan uji kaji ialah untuk menyiasat kelajuan dengan pelbagai pergerakan. Okey, kita akan gunakan 3 pergerakan: berjalan perlahan, berjalan laju dan berlari. Okey, ketiga-tiga aktiviti ini perlu dilakukan dalam jarak 20 meter. Okey, ini ialah langkah-langkah yang akan kita rekodkan ke dalam jadual pemerhatian. Okey, aktiviti yang pertama ialah berjalan perlahan. Okey, dalam berjalan perlahan mengambil masa 10 saat. Kemudian diteruskan lagi dengan berjalan laju ataupun jogging. Hampir kepada jogging. Okey, bila berjalan laju, mereka mengambil masa 8 saat dalam jarak 20 meter. Okey, kemudian pergerakan yang ketiga ialah berlari. Aktiviti berlari mengambil masa 5 saat. Okey, jadi dimasukkan ke dalam jadual pemerhatian. Ni kalau kita tengok kat sini, okey, tiga-tiga pergerakan ni dalam jarak yang sama, beza masa yang diambil bergantung kepada jenis pergerakan. Berlari lebih laju, maka berlari mengambil masa yang lebih singkat. Okey, unit bagi kelajuan. Okey, kita dah tengok kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi untuk mengukur cepat atau lambat tu, kita akan ukur menggunakan unit bagi kelajuan. Okey, ada 3 unit kelajuan. Kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa sesuatu objek yang bergerak. Okey, dia melibatkan jarak dan masa. Jadi unit yang pertama ialah sentimeter per saat. Unit yang kedua ialah meter per saat. Manakala unit yang ketiga ialah kilometer per jam. Okey, ketiga-tiga unit ini kita gunakan untuk objek yang bergantung kepada objek dan keadaan.
Mari kita lihat sentimeter per saat. Okey, contoh sentimeter per saat ialah siput. Siput bergerak perlahan kerana siput hanya bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa 1 saat. Okey, ini ialah jam randik. Okay, dalam masa 1 saat, siput bergerak hanya sejauh 1.3 cm. Disebabkan dalam masa 1 saat tu pergerakannya tidak jauh, maka unit yang digunakan ialah sentimeter per saat. Kita guna unit yang kecil untuk pergerakan yang kecil. Untuk meter per saat, okay, contohnya pergerakan tupai. Okay, dalam masa 1 saat, tupai dapat bergerak sejauh 5 meter. Okay, sebabkan dalam masa 1 saat dia bergerak 5 meter, maka kelajuannya ialah meter per saat. Okay, pergerakan tupai sama seperti pergerakan lumba lari 100 meter. Dalam jarak 100 meter, kita ukur berapa masanya. Okey, jadi kelajuan pelumba lari 100 meter, unitnya ialah meter per saat. Okey, dalam masa 1 saat. Okey, yang ketiga ialah kilometer per jam. Kenapa kita guna jam? Sebab jam ni digunakan untuk objek yang bergerak lebih laju dan jauh. Okey, contohnya kuda. Okey, dalam masa 1 saat, kuda berlari terlalu laju. Jadi kita ambil dia jarak yang besar. Okey, jadi kuda bergerak sejauh 76 km dalam masa 1 jam. Okey, contoh kalau daripada Palong ni, daripada sekolah kamu, 76 km boleh sampai Kuala Pilah. Nak sampai Seremban dah. Jauh tak jauhnya. Maksudnya dalam 1 jam, dia boleh bergerak sejauh itu. Okey, jadi sebabkan dia unitnya besar, kita gunakan kilometer per jam. Contohnya lagi ialah pergerakan kereta. Okey, contohnya bila kereta bergerak, selalunya kita akan bawa kilometer per jam. Okey, kamu boleh tengok pada dashboard kereta, dia ada unit meter dia. Okey, yang ketiga ialah apa hubung kait antara jarak, masa dan kelajuan? Ada kena-mengena ke? Ni mari kita lihat. Apakah kaitan antara kelajuan, jarak dan aktiviti masa? Untuk ini, uji kaji yang kita akan jalankan ialah untuk menyiasat hubung kait antara kelajuan dengan jarak. Okey, yang kita perlukan ialah kereta mainan, jam randik, pembaris meter dan gelang getah. Okey, untuk aktiviti ini di rumah, kamu jika tidak mempunyai jam randik, boleh menggunakan stopwatch, aplikasi stopwatch yang ada dalam handphone. Okey, ini uji kaji yang telah dijalankan di rumah. Okey, cikgu tak ada pembaris meter, kita guna pita pengukur sahaja. Tarik kereta mainan sejauh 5 cm ke belakang dan lepaskan. Kemudian ukur jarak yang dilalui. Okey, contoh ini bila 5 cm, jaraknya ialah 38 cm. Kemudian kita ulang dengan 10 cm ke belakang. Okey. Untuk 10 cm ke belakang, jaraknya ialah 86 cm. Okey, ini menunjukkan objek yang bergerak lebih laju, bergerak lebih jauh dalam masa yang ditetapkan. Okey, jadi semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui oleh. Semakin bertambah kelajuan suatu objek bergerak, semakin jauh jarak yang dilalui oleh objek itu dalam masa yang ditetapkan. Okey, kita akan jalankan uji kaji. Okey. Satu condong, satu lebih condong. Untuk bila makin tinggi, ini ialah lebih laju. Okey, ini alat yang boleh digunakan di rumah. Okey, ini landasan rendah untuk yang perlahan. Yang ni landasan lebih tinggi untuk yang
laju. Okey, bila landasan rendah, dia mengambil masa 1.5 saat dalam jarak yang ditetapkan. Okey, bila landasan dalam jarak yang ditetapkan, masanya ialah 1 saat. Okey, kesimpulannya, objek yang bergerak laju mengambil masa yang lebih singkat untuk sampai ke destinasi. Maka, semakin bertambah kelajuan objek bergerak, semakin singkat masa yang diambil untuk objek itu sampai ke destinasi yang ditetapkan.